A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizul 'alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu 'abadan abidin wa dahrud dahidin. Allahumma alimna ma jahiltu wa zakirna ma nasitu fa fahamnaha Sulaiman wa kunnatal hukma wa ilma wa syakna ma'al buddha wa sabbihna wa tayran fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabbal Musa wa Harun wa rabbal Ibrahim wa rabbal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya rahimin. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu taala kerana masih lagi Allah taala beri kesempatan untuk kita semua dipanjangkan usia, dapat lagi kita teruskan kuliah duha kita seperti biasa, dan insya-Allah apa sahaja usaha kita hari ini semoga Allah taala catat sebagai pahala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung balik pengajian lepas, iaitu kita masuk surah yang seterusnya, iaitu surah yang ke-106, iaitu surah Al-Quraisy. Betul Baik, kita tengok surah Quraisy, insya-Allah. Kita baca sedikitlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Baik, kita tengok pada surah yang seterusnya, iaitu surah Quraisy, yang mana diturunkan di Mekah. Dia mengandungi 4 ayat sahaja. Jadi surah ni adalah surah yang pendek sahaja. Baik, kita tengok pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy, yakni penduduk Mekah. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka, yakni menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Baik, jadi ayat ni sebenarnya pendek sahajalah. Jadi ayat ni nak cerita kepada kita tentang keistimewaan orang Quraisy. Tu tuan-tuan, kita kena tahu yang mana Nabi kita SAW berbangsa Quraisy. Quraisy ini adalah satu bangsa yang paling mulia di muka bumi. Bukan di bumi Arab, tapi di muka bumi. Antara bangsa yang top number 1, Quraisy lah, di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa Melayu, waalaikumsalam, bangsa Melayu tak tahulah top nombor berapa, itu pun tak tahu. Tapi bangsa Quraisy ini antara yang number 1 dalam dunia ni. Jadi di kalangan bangsa-bangsa yang ada di semenanjung Arab ni, tanah Arab ni pada masa tu, dan Quraisy ni memang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun
kata Allah melebihkan Quraisy daripada bangsa-bangsa lain yang ada dalam dunia ni. Tu kalau orang tanya bangsa apa yang paling mulia, yang paling dikagumi, iaitu bangsa Quraisy lah. Yang nombor dua, Nabi kata Nabi dilahirkan daripada suku Quraisy. Tu jadi Nabi ni daripada bangsa Quraisy. Yang kedua, Allah Ta'ala pilih daripada banyak-banyak bangsa ni, maka Allah pilih Quraisy lah sebagai bangsa yang dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Quraisy ini juga menjadi satu bangsa yang cukup istimewa, iaitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kata ulama, apa keistimewaan Quraisy lagi? Keistimewaan Quraisy ini ialah mereka adalah khodam kepada Al-Haramain. Nah, dia khodam kepada Al-Haramain, dan mereka ni juga bertanggungjawab untuk menjaga dua tanah haram, tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Sebab tu dipanggil orang Quraisy sebagai khodam Al-Haramain. Dan orang Quraisy ni juga jadi istimewa kerana mereka ni dipelihara daripada serangan tentera Abrahah yang kita tengok di dalam surah Al-Fil, yang mana tentera Abrahah, kalau kita baca sejarah, yang mana dia ni datang nak serang kota Mekah kerana nak meruntuhkan Kaabah. Nanti kita akan cerita lebih lanjut dalam surah Al-Fil nanti. Kenapakah tentera Abraham mari nak serang kota Mekah? Sebenarnya sejarah tentera Abraham nak mari serang kota Mekah kerana Abraham ni suku kaum daripada Habsyi, dia agama Nasrani. Pada waktu itu dia tengok ramai manusia pergi ke Mekah, jadi dia rasa dengki dan tak puas hati, maka dia buat satu gereja yang besar di Son'a. Son'a ni ibu kota besar di Yaman. Dia buat satu gereja yang besar di Son'a, maka dengan niat dia supaya orang ramai yang pergi ke Mekah, dia tarik balik supaya pergi ke gereja. Jadi bila orang ramai tahu niat dia begitu, orang-orang kabilah Arab ni cukup marah pasal dia niat ni nak tarik orang yang pergi ke Mekah supaya pergi ke gereja. Dia buat gereja cukup besar, binaan yang cukup menarik, tapi orang tak pergi. Selepas gereja dibuat cukup menarik, binaan cukup canggih dan sebagainya, tapi orang tak pergi pasal orang Arab dah tahu niat dia ni jahat. Dia nak tarik orang yang pergi ke Mekah ni kerana ada Kaabah, mereka dia nak tarik pergi ke Son'a. Tu nak tarik tempat dia. Jadi adalah sesetengah orang Arab pergi juga ke gereja dekat Son'a tu. Tapi mereka pergi ni dalam riwayat Ibnu Katsir menyebut, bukan cerita reka ni, Ibnu Katsir antara mufassirin yang muktabar. Ada setengah orang Arab pergi ke gereja dia, pergi buat apa? Pergi berok. Pergi berok ke gereja, tak puas hati. Jadi dia cukup marah sekali pasal orang buat gitu kat gereja dia, maka dia pun rancang nak pergi serang kota Mekah. Abraham ni nak pergi serang kota Mekah pasal nak balas dendam. Pasal orang duk pergi ke Mekah ni, maka dia pun pergilah bawa kerah tentera dia cukup ramai, dengan dalam riwayat kata beratus-ratus ribu nak pergi serang kota Mekah ni. Maka bila nak pergi serang kota Mekah, maka dia pun nak pergi berjumpa dengan pembesar-pembesar kota Mekah. Dia buat satu tawaran, dan dia juga, Abraham ni, tentera dia telah curi 200 ekor unta milik Abu Talib. Abu Talib siapa dia? Pak menakan Nabi, pak saudara Nabi. Jadi pada waktu itu Abu Talib antara pembesar yang nombor satu yang dikagumi di Mekah pada waktu itu. Dan pada waktu itu apabila unta-unta Abu Talib dicuri dan sebagainya, maka mereka ni buat perbincangan. Jadi pada waktu itu Abraham bila dia tengok Abu Talib di atas bukit itu, dia jumpa di pinggiran Mekah lah. Dia tak jumpa di Mekah, dia jumpa di pinggiran Mekah. Jadi pada waktu itu dia bawa berbincang. Abu Talib kata, aku datang nak berbincang elok-elok, kamu suruh balik unta aku. Jadi Abraham ni rasa pelik. Patutnya dia mempertahankan kota Mekah lah. Orang nak bagi serang kota Mekah ni duk kecek pasal lembu, kambing apa benda. Maka Abraham rasa heran, apa pasal kamu ni duduk pertahan sangat nak ke ambil lembu kamu ni, unta kamu ni, kenapa kamu tak bertahankan kota Mekah? Abu Talib kata, hak unta kamu apa ni,
hak kamu curi binatang aku tu hak milik aku. Adapun Kaabah ni hak milik Allah. Allah yang jaga Kaabah ni. Kalau kamu pergi ke serang kota Mekah, Allah yang jaga dia. Jadi Abrahah ni dia fikir macam logik juga, macam logik juga ni. Yang mana Allah yang jaga Mekah. Kalau Allah terizin, tak boleh nak hancurkan Mekah ni. Maka pada waktu itulah dia buat satu rancangan, cuba nak uji betul ke Allah jaga ni kota Mekah ni. Maka dia orang pun hantar tentera-tentera Abrahah, dengan dalam riwayat kata 13 bergajah, 13 ekor gajah, dan beratus-ratus ribu tentera Abrahah nak pergi serang kota Mekah. Baik, apabila nak pergi serang kota Mekah, pada waktu itu gajah-gajah ni dia duduk. Dalam tafsir Ibn Katsir kata dia duduk dan dia tak mahu bergerak pergi ke Mekah. Tak nak bergerak, tak nak bangun, tak nak bergerak. Pasal dia nak pergi utuh Kaabah. Jadi apabila perintah supaya balik ke Yaman semula, bundur balik, derah ataupun cepat gajah tu bangkit dan nak bundur. Tapi maka tentera Abrahah ni paksa juga tentera bergajah ni pergi serang kota Mekah. Sebanyak dalam 13 ekor gajah lah. Dan dalam riwayat kata ada nama setiap gajah tu. Ada nama-nama apa ni, saya pun dah lupa nama dia dalam riwayat. Nanti kita cerita dalam surah Al-Fil nanti. Jadi apabila nak serang kota Mekah, pada waktu itulah Allah Ta'ala buat datang burun ababil. Maka dalam riwayat kata dibawa batu-batu daripada neraka. Ada setengah riwayat kata bukan batu sebenarnya, iaitu kuman-kuman yang dibawa kepada tentera Abrahah. Jadi bila dalam ni Allah Ta'ala waktu bala kepada tentera Abrahah, dipanggil batu musawanah, batu yang telah ditulis nama. Batu ni kalau nama si A, maka akan jatuh pada si A, dia tak akan jatuh pada si B. Jadi bencana Allah Ta'ala kedua ni maha tepat, spesifik. Allah kalau nak kena pada orang tu, dia tak akan kena pada orang lain. Ni kalau Allah waktu turun bala, kita tak boleh lari. Kalau Allah tak ada takdir orang ni kena bala. Batu pula dipanggil musawanah, ditulis nama, dan bila diturun tu kena kepada tentera Abrahah. Tengah dalam riwayat kata kuman tu merebak habis tubuh dia, akhirnya mati. Dan berkelipanganlah tentera Abrahah dikalahkan pada waktu itu. Ni cerita, nanti kita cerita lebih lanjut dalam surah Al-Fil lepas ni. Ni tuan mata Allah. Sekarang ni lagi ke peninggalan apa ni gereja Abraham ni di Yaman. Kalau kita tengok ada. Ustaz rasa ada. Ustaz rasa ada. Sebab mungkin macam ada sejarah yang tertentu, dia orang buat binaan tempat lain, ataupun dia orang musnah tempat tu, tetapi dia orang contoh tempat kelahiran Rasulullah, dia orang buat apa? Perpustakaan, pasal tak nak orang ni pergi puja, pergi itu. Mungkin dia buat begitu, tapi ustaz pun tak pasti lagi ada ke tidak peninggalan Abraham. Cubalah pergi ke Yaman, kok ada gereja dia lah, cari balik dalam Google kok ada sejarah dia lah. Ustaz pun tak pasti, cuba cek balik lah. Tu. Baik, itu disebut dalam surah Al-Fil. Ni pasal ni kaitan dengan orang Quraisy. Jadi sama balik dalam surah tadi. Jadi orang Quraisy ni juga satu bangsa cukup mulia dan istimewa. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala turun surah ni, dan surah ni pula dinamakan Quraisy. Nak kata istimewa yang bangsa ni sehingga surah ni diturunkan dinamakan Quraisy. Memang cukup hebatlah bangsa ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Quraisy sahaja dalam surah ni. Jadi Allah mulakan dengan kata li'ila fi Quraisy, menjadi kebiasaan bangsa Quraisy mereka ini rihlatasyita'i wasaif, mereka rihlah ni maksudnya berjalan di musim dingin dan juga di musim panas. Maksudnya orang Quraisy ini dia suka berniaga. Tu suka berniaga, mereka pergi berniaga sampai ke Syam, kemudian mereka berniaga pergi ke Yaman. Itu adab mereka berniaga. Jadi kalau mereka bertolak daripada Mekah pergi ke Syam, maka kemudian mereka pergi ke Yaman. Tu. Jadi tuan-tuan mata Allah, kalau kita tengok dalam tafsir, mereka lah satu-satunya antara bangsa yang tak diusik oleh puak-puak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang perjalanan mereka tidak dirompak dan tidak disambung bangsa Quraisy ni. Kalau kita tengok playback balik sejarahnya lepas, salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari, pernah dengar kan?
Nama Abu Zar Al-Ghifari ni dia merupakan bangsa Arab yang cukup terkenal. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ni kalau kita tengok sejarah dia, oh memang cukup hebat lah. Taktik apa panggil, taktik font ke apa benda apa panggil, kalau dia buat satu benda memang cukup cantik. Rupanya Abu Zar Al-Ghifari ni dia salah seorang penyambung di tengah jalan pada zaman sebelum dia masuk Islam. Kaki peropok rupanya Abu Zar ni. Jadi Abu Zar ni sebelum masuk Islam dia jadi peropok. Tapi selepas dia masuk Islam, dia jadi orang kuat Nabi SAW. Tapi sebelum Islam, Abu Zar Al-Ghifari ni dipanggil, digelar Qati'ut Thariq. Qati'ut Thariq ni maksudnya kerja dia sama orang saja di tengah jalan. Tu kerja orang. Sebab bumi Arab dulu memang ramai penyambung ni, memang ramai. Tak pelik lah di laut ada lanung ke, di darat ada penyambung, yang tu tak pelik sebab benda ni berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Tu. Bila dia jumpa Nabi, maka dia pun bercakap dengan Rasulullah. Dan Nabi pun beritahu dekat dia, dan Nabi baca ayat Quran depan dia. Bila Nabi baca ayat Quran, kemudian dia masuk Islam dan dia menjadi orang kuat Nabi SAW. Dalam sejarah menceritakan sampai bila dia dah masuk Islam jadi orang kuat Nabi, dia antara salah seorang yang habis segala harta benda. Buang ringgit, masa dan tenaga sebagai nak bersama dengan Nabi SAW. Tengok, orang betul-betul sayang dekat Nabi, dia tak sayang harta sebenarnya. Ni kita maulid nak sedekah apa sayang nak. Buat tubik keluar duit, tengok hok biru apa ni, hok 50 tu gambar kelapa sawit tu, tengok letak balik, akak balik, tengok hok merah pula letak balik, akak pula hok hijau letak balik, dah sekali hok mana, hok biru tu lah. Hok biru tu kalau boleh nak koyak dua dah. Nah, Allah Rabbil. Kita kena contoh Abu Zar Ghifari ni. Dia berjumpa dengan Rasulullah, dia tak sayangkan harta, dia korban segala masa, jiwa raga dia, harta dia kerana nak bersama dengan Rasulullah. Jadi Abu Zar Ghifari, sejarah dia sebelum masuk Islam, dia merupakan penyambung, peropok di tengah jalan. Ni nak menunjuk kepada kita bahawasanya keadaan pada masa tu, perjalanan tidak aman sebenarnya. Pada waktu tersebut perjalanan tidak aman. Dan pada waktu itulah rombongan dan kabilah-kabilah yang mana yang bawa barang dagangan sentiasa akan disambung dan sentiasa akan kena serang pada waktu tersebut, dan sentiasa kena rampah oleh bangsa mereka. Tetapi apabila datang bangsa Quraisy, mereka berjalan satu-satunya bangsa, bila dia lalu mana-mana jalan di bumi Arab sekali mana pun, maka dia tidak disambung oleh mana-mana pihak. Pasal apa dia? Pasal yang pertama dia orang Quraisy. Ni istimewa Quraisy ni. Pertama dia orang Quraisy. Pasal yang kedua, dia dipertanggungjawabkan untuk menjaga Kaabah. Jadi kerana dia ni jaga Kaabah, semua orang respect dekat dia. Sebab pada waktu itu orang Arab menganggap tempat Kaabah ni tempat suci mereka. Macam kita lah, orang Islam menganggap masjid tempat suci kita kan. Jadi orang Kristian menganggap gereja tempat suci dia. Jadi orang Arab pada waktu itu, sebab Kaabah ada, tapi di keliling Kaabah dipenuhi oleh patung-patung berhala. Jadi tempat suci mereka. Jadi orang Quraisy apabila dipertanggungjawab untuk jaga Kaabah, maka seluruh bumi Arab ataupun orang Arab ni hormat mereka. Maka tak ganggu mereka kerana diamanahkan untuk jaga Kaabah. Jadi orang tak kacau sebab orang respect kat dia. Ini sejarah yang dicatat dalam tafsir tentang keistimewaan orang Quraisy. Tafsir kata begitu. Baik. Ayat seterusnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, yakni Kaabah ini. Jadi mereka diistimewa bukan kerana Quraisy itu saja. Jadi mereka istimewa kerana mereka duduk di Mekah. Boleh faham Di Mekah tu pula, tetapi mereka ni istimewa kerana menjaga Kaabah. Ada ulama kata bukan mereka ni istimewa sebab Quraisy, bukan mereka istimewa sebab mereka duduk di Kaabah, di Mekah, tetapi sebenarnya Kaabah tu mereka diamanahkan untuk jaga. Jadi orang jadi tak kacau dia ni. Jadi kemuliaan Kaabah tu mereka tak boleh nak sambung orang Quraisy. Mana-mana kerana itulah Tuhan kata falyabudu rabb hadzal bait. Maka bertanggungjawab kamu menyembah Tuhan rumah ini. Tu.
Jadi kalau dalam tafsir menyebut kerana kemudian rumah ni, kerana kemudian Baitillah ni, kerana kemudian Kaabah ni, jadi mereka tak kacau orang Quraisy. Itu pasal orang tak kacau. Jadi orang Quraisy ni bolehlah mereka pergi berniaga ke mana-mana sahaja. Mereka boleh kerja di mana-mana sahaja. Tak ada siapa yang nak kacau mereka ni. Pasal dengan kemuliaan Kaabah tersebut, terpelihara daripada gangguan-gangguan orang pada waktu tersebut. Maka sebajannya kata Allah, mereka sembahlah Tuhan rumah ini. Itu kata Allah. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kalau boleh baca Quran ni, allazi at'amahum min ju', jangan berhentilah kat situ. Masa dulu saya pernah khatam Al-Quran dekat kampung, untuk guru kampung lah. Bila khatam Quran, saya kena baca surah ni. Bila saya baca surah ni, saya pun berhenti dekat ju', allazi at'amahum min ju'. Saya pun tarik nafas, lepas sambung wa amanahum min khauf. Tunggu saya, jangan baca macam tu. Tengah khatam ni, tengah khatam Quran. Tengah khatam Quran, yang dibaca surah ni, yang kena surah Quraisy. Saya ingat lagi surah Quraisy, surah saya giliran saya. Dia adalah dalam 3-4 orang anak murid pada waktu khatam. Jadi guru saya kata allazi at'ama min ju'in wa amanahum min khauf. Sambung tu, jangan berhenti, sebab situ tak ada wasal. Tu. Sebab ni ayat pendek saja, kalau boleh tarik nafas panjang sikit dalam ayat ni. Baik. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Maksudnya orang Quraisy ni dia jadi kaya, maksudnya at'amahum min ju', yang bagi mereka ni daripada lapar. Maksudnya orang Quraisy ni kaya-kaya. Pasal apa mereka boleh jadi kaya? Pasal mereka ni berniaga, tak ada orang kacau. Tu ya. Jadi kalau kita buat bisnes, orang tak kacau. Kaya kita. Ni sikit-sikit buka gerai-gerai pisang je tepi jalan. Mari-mari majlis pembadaran lah, mari orang tu dengki lah. Orang yang ni jual nasi lemak, tipis buat nasi lemak, tanpa tunjuk pisau, gedebel, viral dalam Facebook apa semua. Jual sama je Allah, macam tak yakin dengan rezeki Allah. Sebab itulah berniaga kalau tak ada orang kacau memang majulah. Tapi sebab apa kita tak boleh maju? Sebab ada orang hasad dengki, orang suka kacau ni. Jadi sebenarnya dalam Islam tak perlu kita nak dengki sama dengki. Tak perlu. Sebab dalam Islam antara perkara yang merosakkan diri kita dengkilah. Dengki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum hayatid dunya. Allah Taala kata apa sahaja Allah dah jamin, dah beri rezeki segala sumber kehidupan setiap makhluk dia. Tak perlu nak dengki dengan orang. Allah dah jamin setiap orang ni. Kalau orang ni lebih pada kita, syukurlah pada Allah. Alhamdulillah, Allah bagi nikmat kat dia. Ni ada setengah orang ni, bila orang lebih dengan dia, dia tak boleh. Contoh, jiran sebelah beli kereta baru. Beli kereta baru, dia demam. Bila jiran sebelah beli motor baru, masuk hospital dia. Bila jiran sebelah renovate rumah baru, mati terus dia lepas tu. Ada orang macam ni. Allah Rabbilah. Batu tak perlu dengki dengan orang. Tak perlu dengki lah. Sebab orang suka dengki ni, dia tak yakin dengan rezeki Allah. Sebenarnya orang dengki ni, dia akan merosak hidup dia dan akhirat. Hidup dia atas dunia, dia hanya dalam fikiran dia duk fikir macam mana nak buat rancangan supaya orang tu musnah. Tu je. Hari-hari duk fikir rancangan. Tapi orang yang kena dengki, relax, dia minum kopi, tak ada masalah pun. Sebab itulah orang, kalaulah orang nak dengki dekat kita, kalau kita tak ada menimbulkan kedengkian orang, tak ada masalah. Kalau kita duduk jalan yang benar, jangan takut orang berdengki kita. Tu. Kadang-kadang dengki ni dia punca daripada dua jalur. Yang pertama, orang lain yang dengki dekat kita, sedangkan kita tak ada menunjuk apa-apa. Yang kedua, jadu daripada kita sendiri, punca daripada kedengkian tersebut. Tu. Yang pertama, tak ada masalah orang dengki kat kita, orang duk selalu ambil busybody dekat kita, tanya anak kau ni saya kena macam mana kereta rumah kau, kat duit simpanan ada ke tak. Ada setengah saya jumpa satu orang ni, dia tak boleh tengok orang lebih. Ada satu orang ni, dia ni adik-beradik tuan-tuan, adik-beradik.
Bila adik dia beli kereta baru, jadi adik dia seorang lagi pergi jumpa dia, dan kakak dia tu pun bercakap dengan adik dia ni seorang lagi lah. Maka adik dia seorang lagi beli kereta baru. Maksudnya adik dia beli kereta baru, dia ada adik seorang lagi pergi borak dengan dia. Maka dia kata, oh dia kata, adik aku ni beli kereta baru pula dah. Lepas tu boleh kau dia nak bayar bulan-bulan tu. Tu dia kata, dah lah rotek mahal apa semua. Tak boleh ni. Nah, dia pula jadi susah hati. Orang beli kereta orang je tu dah bayar. Apa dia nak susah hati pula? Itu tanda sifat dengki. Dan orang dengki dia ni rasa sakit hati setiap hari, dan hidup dia tak akan bahagia. Ibarat dia balik batu dekat orang, batu tu terpelatih kena mata dia, dia buta. Aduh, disikut balik kepada dia sendiri. Sebab itulah kita jangan duk dengki dengan orang. Jangan duk dengki, sebab dengki ni antara sifat yang memusnahkan hidup kita. Sebab tu yang kedua, jangan kita jadi punca orang dengki dekat kita. Kebanyakan jadi punca kita sendiri. Contoh, kita beli sesuatu benda yang baru, kita beli kereta baru, beli motor baru, ataupun ikutlah kahwin baru ke. Duk ambil gambar selfie post dalam Facebook. Bila post dalam Facebook, hari ni saya beli kereta baru, awak bila lagi? Dia dia post dalam Facebook. Jadi orang ramai ni pun, Allah, dia beli kereta baru pula. Jadi orang sakit hati dohnya kita sebab kita lebih pada dia. Bila kita post pula benda tu, bertambah sakit hati dan dengki. Jadi oleh sebab itu, janganlah kita buat sesuatu orang dengki dekat kita. Sebab bahaya. Zaman sekarang ni ramai orang dengki. Antara puncanya, ramai juga orang menggunakan ilmu sihir. Bukan sama kita, zaman Rasulullah. Kita kan dah bahagikan dalam surah Al-Falaq dengan An-Nas. Kenapa Nabi kena sihir? Pasal orang dengki, orang Yahudi dengki dekat Rasulullah. Maka Nabi pun baca dua surah tadi, Al-Falaq dan An-Nas. Maka Nabi selamat daripada sihir tersebut. Dan benda ni juga berlaku di ada satu jemaah ni. Lepas saya kuliah, dia mari jumpa saya, ustaz, minta tolong sikit boleh? Apa dia? Saya ni kena buat tahu orang, kena sihir. Awak yakin ke awak kena sihir? Ya, saya dah pergi berubat banyak ustaz dah. Semua ustaz kata saya kena sihir. Sihir apa? Sihir pemisah. Apa maksud sihir pemisah? Sihir pemisah ni, dia nak supaya hubungan suami isteri tu berpisah dan bercerai. Kesan dia, ketika mana nak bersama dengan isteri dan suami, pada waktu tu tak ada nafsu langsung. Jadi baikmu, jadi nak marah, jadi benci dekat bini. Tapi kalau tak bersama, tak ada masalah. Bila nak bersama saja, mari setan, mari ganggu. Dia jadi macam tu. Jadi akhirnya dia pergi berubat, rupanya ustaz tu kata dia kena sihir pemisah. Maka barulah dia tahu. Bila cek balik, rupanya bini nama dia tak puas hati dengan suami, bekas suami dia, kerana suami dia kahwin baru. Jadi tak puas hati, dia guna ilmu tu. Benda ni juga pernah berlaku pada Rasulullah. Kesan daripada sihir Rasulullah tu tanggung. Rasulullah rasa sakit-sakit sampai tak boleh bangun, dan kemudian Rasulullah menganggap benda tu Nabi dah buat, padahal Nabi tak buat lagi. Nabi ingat Nabi dah solat, padahal Nabi belum solat. Nabi ingat Nabi dah bersama dengan isteri, sebenarnya belum lagi. Itu kesan sihir pemisah. Jadi sebab tu gambar-gambar ataupun video kita jangan post dalam Facebook kalau boleh. Delete lah, lepas ni delete. Sebab mata kedengki orang ni cukup ramai, mata jahat ni. Yang kedua iaitu sihir lah. Yang kedua, orang boleh guna sihir gambar-gambar kita dan sebagainya, boleh. Sebab tu saya dalam Facebook apa, saya tak letak gambar anak bini ni, dan profile ke apa semua. Kalau boleh jangan letak, sebab orang dengki ramai. Yang kedua dipanggil penyakit ain. Penyakit ain ni dia bukan penyakit sihir. Sihir di atas setan pergi menginap tubuh kita. Tapi penyakit ain ni bukan menghantar setan, tapi pandangan jahat orang dengki dekat kita dan doa benda yang tak baik-baik untuk kita. Boleh faham dah? Sebab itulah anak kita jadi sakit-sakit, kita pun jadi sakit-sakit. Bila pergi berubat jumpa doktor, doktor pun tak tahu sakit apa. Ni kesan jadi penyakit ain. Jadi cara berubat dia, kata ulama, setiap hari bila nak mandi, tak ada air dalam bekas, baca surah Al-Fatihah, baca surah An-Nas. Maksudnya luar bilik air lah. Ambil satu bekas badi tu, dalam bilik air tak boleh lah, kita hormat. Luar bilik air tu ambil satu badi, baca surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Lepas tu semua tu tiga kali.
Dan kalau nak comel lagi, baca surah Ayatul Kursi dengan Amanah Rasul. Lepas tu tiup dalam tu doa supaya Allah Ta'ala sembuh penyakit ain ni. Jadi insya-Allah kalau amal macam tu, anak kita pun insya-Allah sembuh dari penyakit ain. Sebab kadang-kadang budak ni tak tahu sakit apa, tapi sakit. Jadi ada penyakit ain. Boleh faham dah? Jadi oleh sebab itu kita jangan dengki dekat orang dah. Tu. Baik, kita sambung lagi. Jadi dalam ayat ni, pasal apa orang Quraisy boleh jadi kaya? Pasal orang Quraisy bila dia berniaga, orang tak kacau dia. Orang tak kacau dia. Berbeza dengan bangsa lain. Bila bangsa lain berniaga, jadi bangsa lain bila berjalan kena sambung, kena ropok, kena kacau, maka mereka ni tak dapat untung. Tetapi orang Quraisy ni bila berniaga dapat untung besar. Pasal barang dagangan dia tak pernah kena sambung oleh mana-mana pihak penyamu dan sebagainya, ataupun oleh persatuan penyamu, tak pernah kena sambung. Jadi orang tak sambung tu pasal orang respect dekat dia, kerana dia bertanggungjawab jadi khadam kepada menjaga Kaabah. Tu je, pasal tu je. Maka orang tak kacau dia, orang tak ganggu dia, bertanggungjawab terhadap orang Quraisy. Maka Allah Ta'ala kata orang Quraisy ini sembahlah Allah, Tuhan Kaabah itu, iaitu Tuhan yang menyelamatkan kita daripada kelaparan dan kaya berniaga, kerana Tuhan bagi keuntungan yang cukup lumayan bagi orang Quraisy. Tu. Wa amanahum min khauf, dan Tuhan yang mengamankan mereka dari ketakutan. Maksudnya apa dia? Jadi mereka bila berdagang, mereka tak takut dekat siapa-siapa. Ada pun bangsa lain kalau nak pergi berdagang, berniaga, mereka rasa takut. Mereka rasa takut. Nak bertolak daripada Mekah, nak pergi ke Yaman, nak pergi ke Syam, sepanjang perjalanan ni selain daripada orang Quraisy, dia cukup takut. Pasal takut orang datang samu dekat dia. Ini bagi bangsa selain daripada Quraisy lah. Dia akan tanya, who are you? Awak datang daripada mana ni? Siapa awak ni? Quraisy. Quraisy tak anggu. Dia tanya dulu. Bukannya mari-mari timbuk dulu baru dia tanya. Tidak, dia tanya dulu, awak ni daripada mana ni? Awak ni siapa? Daripada mana? Saya bangsa Quraisy. Dia tak ganggu. Okey. Maksudnya jadi laising title Quraisy ni. Jadi laising. Tu. Tapi kalau bangsa lain, sekarang ni kalau kita pergi ke Mekah, kita kenal mana satu bangsa Quraisy ni. Bangsa Quraisy macam ni. Quraisy ni dia banyak kabilah sebenarnya. Quraisy tu saja, Quraisy atas. Bawah Quraisy tu ada bangsa panggil Hamas kalau tak silap. Bangsa Hamas, antara bangsa yang paling tinggi tahta dalam golongan Quraisy. Dia banyak kategori juga Quraisy ni. Tapi sebenarnya kalau kita nampak macam biasa ni, tak nampak pun. Kita pun tak tahu dia ni bangsa apa sebenarnya. Tapi kalau nak kenal bangsa yang title paling tinggi, Humus, kalau bangsa Humus ni bangsa yang paling tinggi title Quraisy. Biasanya kulit dia ni lain sikit daripada orang Arab biasa, Arab Quraisy biasa. Sebab kulit dia ni kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, kau duk jual kurma apa semua ni, Malaysia kurma RM5 contohlah, iaitu bukan Quraisy tahta atas tu, iaitu Bangla tu. Yang betul-betul Quraisy yang title atas ni, Humus ni, iaitu seperti toke-toke minyak, tu toke-toke kedai besar, mall, tu orang Quraisy tu. Dan mereka ni kulit dia comel, putih kemerahan. Lebih kurang siapa ni, Al-Habib Muhammad Al-Amin tu yang datang ke sini, lebih kurang kulit macam tu. Dia comel-comel macam tu. Kalau dengan imam Masjid Haram, saya tak pasti. Kalau Masjidil Haram tu bangsa apa, saya tak pasti juga. ada yang daripada Quraisy Tapi yang jaga Kaabah tu orang Quraisy, yang pegang kunci Kaabah tu. Seperti mana raja dan pemerintah Saudi tu, tu bangsa Quraisy. Tu bangsa Quraisy. Sebab apa dimulia? Kerana dia ada satu kemah, dia adalah yang pegang kunci Kaabah. Dan selepas pembukaan kota Mekah pun, Nabi serahkan tugasan yang jaga Kaabah ni pun orang Quraisy juga. Sampailah selepas Nabi pembukaan kota Mekah. Ni, boleh faham dah? Boleh faham dah? Tu. Jadi kalau bangsa lain kalau nak bertolak pergi berdagang, maka mereka cukup takut kerana penyamu dan penyangat ni duk tunggu dekat jalan ni. Adapun orang Quraisy, wa amanahum min khauf, Allah amankan mereka daripada ketakut itu. Semua ni adalah kerana
mereka merupakan bangsa yang bertanggungjawab di atas menjaga Kaabah. Disebab tu. Jadi orang tak kacau dia. Nah, kalau kita tengok dalam tafsir, saya tunjuk dalam tafsir, kata ulama, surah ni dinamakan Quraisy dan surah ini disebut nikmat Allah kepada bangsa Quraisy yang cukup menarik perasaan dan perhatian. Disebut dalam satu tafsir lah. Mereka untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Quraisy adalah nama satu kabilah kaum di antara kabilah-kabilah bangsa Arab. Maksudnya dalam bumi Arab ni banyak kabilah dan suku kaum. Tu. Salah satunya kabilah yang ada di bumi Quraisy iaitu dipanggil Quraisy. Keturunan daripada anak Nadhr bin Kinanah. Orang biasa orang duk baca marhaban, orang duk baca berzanji, biasa berjumpa dengan nama Nadhr bin Kinanah. Nah, dia ni daripada bangsa Quraisy lah. Nah, dia Quraisy ni berketurunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni keturunan Quraisy. Nah, jadi seperti saya beritahu tadi, orang Quraisy ni memang dihormati. Nah, di antara bangsa-bangsa Arab yang lain lah, kalau kita tengok bangsa Arab ni cukup banyak. Nah, tu. Sampai dalam ayat ni beritahu menjadi satu kebiasaan orang Quraisy ni sebagai darah daging mereka, yang mana mereka ni pada musim dia akan cari segala rezeki. Yang pertama di musim dingin. Musim dingin masuk musim sejuk, dia akan berjalan dan berpergian, dalam tafsir kata ke negeri Yaman. Bila mari musim sejuk, mereka akan pergi ke Yaman. Nah, dan yang kedua musim panas, mereka akan berjalan dan berpergian ke negeri Syam. Ingat balik sejarah Nabi ketika usia 12 tahun. Ingat balik dua tempat ni, Yaman dengan Syam. Ingat balik masa Nabi SAW usia 12 tahun. Pada waktu itu bapa saudara dia nama Abu Talib. Jadi Abu Talib ni bagus. Dia bukan saja mendidik Nabi, jaga Nabi, bahkan dia ajar Nabi cara berniaga. Maka ketika pergi berniaga ke bumi Syam tu, bila sampai saja di Syam, di sana ada seorang padri, nama dia Ruhban. Ruhban ni merupakan pendeta. Sebab di Suria pada waktu itu banyak fahaman ortodok. Bukan Moroni, bukan Katolik, bukan Protestan. Sebab ortodok dalam dunia ada 5 jenis. Nah, yang pertama ortodok Timur Eropah Almania, ortodok Koptik Mesir, ortodok Lebanon, Suria, Jordan, ortodok Afrika, yang kelima ortodok India. Dan kelima-lima ortodok ni tidak mengikut paus mereka di Vatikan. Di Mesir mereka ada paus, yakni imam mazhab mereka sendiri. Tu yang dibina oleh Raja Alexander Greece. Jaraknya tidak jauh daripada 200 km daripada pantai Mediterranean. Dan mereka ni tak menjadi perkahwinan antara mazhab yang lain. Protestan tak berkahwin dengan Katolik, Katolik tidak berkahwin dengan Ortodok. Bagi selain daripada Islam, selagi mana kita nama Islam, mazhab Syafi'i ke Hambali ke, tetap boleh berkahwin. Tapi yang membezakan kita apa dia? Iaitu kufur dan murtad saja. Itu membezakan kita. Kalau kita tengok balik sejarah, ketika mana Abu Talib bawa Nabi usia 12 tahun pergi ke berdagang pada waktu itu, berniaga ke Syam. Bila sampai di Syam, ada seorang padri namanya Bahira ataupun Buhairah. Ada setengah riwayat kata Buhairah. Jadi bila dia tengok Abu Talib bawa Nabi SAW, maka Bahira ni dia kenal budak ni. Dia kenal Nabi SAW. Maka dia panggil. Bila dia panggil, dia tengok, dia kata, ni Muhammad ni, dia kata. Ni orang yang disebut dalam kitab suci aku ni. Sebab kitabnya dia baca ni, kemudian dia pun tanya Abu Talib, man haza? Siapa budak ni? Maka Abu Talib kata, ibni, ini anakku. Biasalah anak saudara ni anggap macam anak kita lah. Ibni, ini anak saya. Maka kata Bahira, kalau kitab betul aku baca ni, ini bukan anak kamu, tapi ini sebenarnya bapa dia telah meninggal sebelum dia lahir lagi. Seperti mana disebut dalam syair Al-Barzanji, walamma tamma min amlihi, ketika sempurna hamilnya syahroni 2 bulan, tufiyatil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, maka meninggal Abdullah bapaknya Nabi ketika usia Nabi 2 bulan di dalam kandungan ibunya Aminah. Jadi itulah yang dikata oleh siapa? Bahira. Dan kalau betul lah sebenarnya budak ni bukan anak kamu, sebab bapa dia dah meninggal dahulu sebelum dia lahir lagi. Maka Abu Talib kata, ibni, ini anak saudara saya, ini anak menakan saya, yang mana namanya Muhammad bin Abdullah. Barulah Abu Talib kata,
Maka bila Bahira dengar saja Muhammad bin Abdullah, dia tarik Nabi Muhammad, kemudian dia tengok di belakang belikat Nabi ada satu khatamun nubuwah, satu tanda kenabian. Tu atas belakang belikat Nabi inilah tanda nubuwah, dia kata. Maka Bahira kata, kamu bawa budak ni terus balik ke rumah, jangan pergi teruskan perjalanan. Pasal budak ni dia kata kepada Abu Talib bawa balik kerana dia ni dalam bahaya. Dia ni dalam bahaya, dia akan menjadi nabi dan dia akan dimusuhi oleh kaum dia sendiri. Bawa baliklah. Jadi Bahira tu cukup takut kerana nabi takut dibunuh. Maka Abu Talib pun Abu Talib pun risau, kemudian Abu Talib pun kemah-kemah barang-barang perniagaan dan kemudian terus balik ke Mekah semula. Tu, dia balik ke Mekah semula. Ini sejarah menceritakan bahawa memang wujud rombongan-rombongan daripada Mekah ke Yaman pada waktu itu dan kemudian pergi ke Syam untuk berniaga. Sejarah mencerita macam ni. Inilah yang disebut. Jadi dalam ayat ni, orang Quraisy ni tiap-tiap kali musim syita. Dalam ayat ni kata musim syita. Tu ila fihim rihlata syita. Dua musim. Apabila musim syita ataupun musim saif, mereka akan pergi ke dua negeri ni untuk berniaga. Negeri Yaman dan ke negeri Syam. Jadi pada ayat yang pertama dan ayat kedua ni, cuba tengok. Allah mengatakan kerana kebiasaan bangsa Quraisy itu, kebiasaan mereka yang telah sebagai darah daging berjalan atau berpergian di musim dingin dan di musim panas, kebiasaan mereka berpergian itu adalah untuk mencari laba dan perbanyakkan harta. Jadi Nabi ni kerja dia berniaga. Tujuan mereka ni ialah untuk nak berniaga. Sebab tu sunnah Nabi berniaga. Kalau nak kaya cepat, berniagalah. Kalau nak kaya cepat. Tapi kalau kerja dengan orang tu nak bayar kereta pun dah tersangkut-sangkut, nak bayar rumah pun jeng. Kalau boleh sambil kerja tu berniagalah. Ini sunnah Nabi. Tapi berniaga janganlah kita ambil riba pula. Janganlah kita ikut sunnah Nabi. Tu. Jadi dalam tafsir lain menyebut negeri mereka ni sendiri itu Mekah adalah negeri yang sebenarnya dalam tafsir kata pasal apa mereka ni pergi berniaga ke negeri lain. Pasal negeri Mekah ni adalah negeri yang tidak subur sebenarnya. Kita alhamdulillah Malaysia, bila tanam pokok rambutan keluarnya petai. Bila tanam buah mangga keluarnya cempedak. Allah, suburnya Malaysia ni dah. Tanah apa saja tanam. Tapi Mekah ni tanah yang tak subur. Tanah yang tak ada apa-apa. Bukan kata dululah, hari ni pun tak ada apa-apa di Mekah ni sebenarnya. Tak ada apa. Cumanya pasal apa Mekah ni istimewa? Pasal yang pertama ada Kaabah, yang kedua ada telaga Zam-Zam. Betul kan gambar pergi. Kalau tak ada dua ni, orang pergi tak Mekah? Buat apa susah payah pergi tempat-tempat susah macam ni lah? Betul tak? Ni tuan mati Allah. Orang tak mari ke Mekah kalau bukan dua sebab tadi. Orang tak mari ke Mekah. Oleh kerana Mekah ni orang Islam kok mana pun merupakan satu kefarduan orang Islam untuk pergi buat haji ke Mekah. Pasal Nabi buat haji di Mekah, maka wajib orang Islam yang lain pergi ke Mekah juga. Maka terpaksalah kita pergi ke Mekah juga. Tapi kalau tak difardukan di Mekah, maka kita tak akan pergi ke Mekah. Tadi istimewa pun di Mekah ni sebenarnya. Kalau bukan disebab tadi. Buat apa pergi haji jauh-jauhnya? Lebih baik pergi ke mana? Venus ke apa? Comel ni. Venice ke Venus? Venice. Comel. Venice ni. Buat apa pergi Mekah kalau tak ada keperluan? Pergi cari buat apa tempat susah macam tu, kiri kontak apa pun tak ada. Sampaikan hari ni berkali pergi ke hotel, lori-lori air yang pergi hantar air tu ke hotel-hotel. Tapi alhamdulillah sekarang ni mungkin diguna teknologi apa? Suruling apa tu. Daripada air laut. Dia buat wallahu alam lah. Tanya kerajaan Arab Saudi lah, betul ke tidak. Tapi dulu memang dia hantar lori-lori pergi ke hotel-hotel untuk dapatkan khidmat air. Tapi bila Allah Ta'ala takdirkan di situ ada Kaabah, di situlah ada Baitillah, di situlah ada air Zam-Zam, dan orang Islam pun difardukan untuk mengejar haji di situ, maka orang pakat pergi ke Mekah lah pada waktu tersebut. Tu. Jadi Mekah ni merupakan menjadi satu tempat tumpuan bagi orang Islam. Ni. Sebab apa dia? Sebab disebut min kulli fajjin amit, daripada segenap seluruh rantau dunia ni orang Islam semua kena turun ke Mekah. Tu bagi orang yang ada kemampuan. Tu.
Tapi dalam tafsir kata Mekah tu sendiri pun adalah negeri yang tidak subur sebenarnya. Tidak pula negeri yang mempunyai perusahaan yang dihajati. Tuan-tuan, Mekah ni hanya ada untuk keperluan hidup penduduk tu sahaja. Nak lebih pada tu tak boleh. Dahlah ekonomi tak maju, lepas tu pula bila ekonomi tanah tak subur, pedagang pun tak mari. Pedagang nak mari ni dia tengok ada potensi tak untuk dia dapat keuntungan. Contoh seperti hasil bumi ke apa benda. Kita Malaysia alhamdulillah, semua benda yang ada. Jadi mereka ni penghasilan mereka ni pun tak cukup untuk kehidupan mereka, hanya boleh setakat untuk keperluan saja. Maka sebab tu orang Quraisy pergi berdagang ke luar negeri untuk mengambil, untuk mencari rezeki dan juga keuntungan. Jadi pada masa dahulu kabilah-kabilah Quraisy ni dikenal dan juga dihormati pada waktu tersebut. Boleh faham dia? Sebab tu dalam ayat ni kata perjalanan orang Quraisy ialah di dalam keamanan pergi dan balik. Orang tak ganggu dia pasal kemuliaan dia jaga kota Mekah ni. Itu poin utama kenapa orang tak ganggu dia. Kalau orang penyamu jumpa dia, maka dia akan tanya dulu. Macam tadilah tanya. Dia akan tanya, awak ni siapa, daripada mana. Maka kalau dia kata saya daripada Quraisy, daripada Mekah, maka dia tak ganggu. Dia pun buka laluan, dia bagi mereka pergi. Pasal mereka ni menjaga Kaabah. Maka Allah Taala kata perjalanan mereka diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ni. Maka mereka tak mendapat apa-apa gangguan daripada bangsa-bangsa lain. Adapun bangsa lain terus dapat manual, terus dikacau, dirompak, dimusnah, dikacau, diganggu. Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pada zaman tu penyamu ni cukup teruk pada zaman tu. Kaki-kaki penyamu cukup teruk pada zaman Rasulullah tu. Tapi orang Quraisy ni tak kenalah sama pada tu. Kerana menghormati orang Quraisy, kerana jaga Baitillah. Kerana yang kedua digelar khadam Ar-Haramain, seperti saya kata, dia jaga dua tanah Arab pada waktu tersebut. Jadi khadam ni, apa simbol khadam Al-Haramain, iaitu simbolnya dia pegang kunci Kaabah. Boleh faham dah? Itu dia panggil khadam, dia pegang kunci Kaabah. Itu sebagai simbol dia panggil khadam. Kalau kita pergi mengerjakan haji, kita nak tahu tarikh wukuf ni bila. Kita nak tahu tarikh wukuf ni bila. Biasanya berlaku apabila selepas solat subuh. Biasa kalau kita solat subuh di Mekah, maka pada waktu itu orang ramai pun duduk di atas bumbu-bumbu Kaabah. Orang panggil waktu pembersihan Kaabah. Jadi pada waktu itu waktu pembersihan Kaabah, dan pada waktu itu kita perasan lepas solat subuh tu orang duduk tolak meja-meja dekat imam tu, orang pun ambil tangga tu rapat dengan Kaabah. Kemudian turunlah daripada sana pembesar-pembesar Kaabah. Kadang-kadang Raja Arab Saudi sendiri, Raja Arab Saudi ataupun menteri-menteri Arab Saudi sendiri datang ke situ tu pula, bukan tujuan apa. Dia ambil kunci, dia nak buka pintu Kaabah. Dan kemudian dia buka pasang lampu di dalam Kaabah tersebut. Maka nampak cahaya daripada Kaabah. Jadi ini sebagai simbol. Bila raja buat macam tu, maka itu menunjukkan sudah masuk 1 Zulhijjah. Tu bila raja buat sesuatu tu, maka kita boleh tahulah hari wukuf 9 Zulhijjah tu bila. Start daripada hari tu dipanggil 1 Zulhijjah, maka kiralah sampai 9 Zulhijjah, maka 9 tu dipanggil hari wukuf. Itu kebiasaan sebagai simbol. Kalau nak tahu hari wukuf hari apa, tengok hari 1 Zulhijjah tu jatuh pada hari apa yang raja pergi buka pintu Kaabah. Itu dipanggil hari pembersihan Kaabah. Dia faham dah? Jadi dia buka lampu di dalam Kaabah tu, maka keluar cahaya daripada Kaabah. Pada waktu itulah orang macam-macam duk buat. Yang ni ganggu ni. Macam-macam. Ada setengah tu duk akak tangan tu supaya nak kena cahaya ke muka dia. Niat macam-macam lah. Niat macam-macam lah. Ada orang tu sampai duk bergaduh sama-sama mereka kerana nak pergi mendekati cahaya Kaabah tu. Ada setengah tu menyelit ke sana, menyelit ke sini. Siapa ada yang pengsan, ada semua bertolak-tolak, bertarik-tarik, bertumbuk-tumbuk. Pergi celah orang pasal nak cari cahaya tu dekat Kaabah tu. Niat tak tahulah niat apa. Maka bila buka pintu Kaabah, itu dipanggil uslul Kaabah. Panggil basuh Kaabah. Kejap saja peristiwa ni berlaku, kejap saja. Ini sebagai simbolik ni beritahu sudah masuk 1 Zulhijjah. Maka nak kira
nak kira hari wukuf tu bila, maka kira start daripada hari tu 1, 2, 3 sampai 9 Zulhijjah. Maka 9 tu dipanggil hari wukuf di sana lah. Bukan dulu sahaja orang Quraisy dipanggil Khodam Al-Haramain, zaman sekarang pun dipanggil Khodam Al-Haramain juga sampai sekarang. Duk buka pintu Kaabah tu orang Quraisy dia tolong jaga. Sebab kenapa orang Quraisy sahajanya jaga Kaabah? Pasal benda ni perintah Rasulullah. Ketika mana Nabi SAW buka kota Mekah, pada waktu itu Nabi duduk di pintu Kaabah, Nabi pun panggil, sebelum ni siapa yang jaga Kaabah? Maka Nabi pun panggil satu orang tu, bangsa Quraisy. Nabi kata, aku suruh balik ni, tanggungjawab kamu jaga Kaabah dan beri minum kepada orang yang haji dan umrah. Itu tanggungjawab mereka tu. Boleh faham dah? Tu. Jadi benda ni jadi kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan orang Quraisy, dia nak cari rezeki ke, dia nak cari harta lebih, maka mereka pergilah berdagang ke negeri lain. Tapi bila mereka pergi berdagang atas dasar nama orang Quraisy kerana dia jaga Kaabah, menjadi satu lesen yang besar, maka mereka terlepas daripada ropok-ropok dan juga penyamu di tengah-tengah jalan. Tu. Sebab apa? Mereka hormat sangat orang yang jaga Baitillah ni. Tu. Allah Rabbi, boleh faham dah? Tu. Baik, habis di situlah. Tu. Boleh faham dah? Jadi tu antara orang Quraisy lah. Jadi Al-Khumus tu saya dah jelas dah. Tu. Dah? Baik. Yang seterusnya ayat terakhir, maka ayat yang ketiga dan keempat tu, maka Allah Ta'ala kata, maka hendaklah bangsa-bangsa Quraisy itu beribadah dan memperhambakan diri dan menyembah dan sepenuh hati dan segenap anggota mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksudnya ni ayat terakhir sebelum kita habis kuliah kita pada hari ni. Allah Ta'ala kata orang Quraisy ni Allah dah jaga dah, Allah dah bagi rezeki, dia jadi kaya raya, beri kemuliaan nama Quraisy boleh jaga Kaabah, maka hendaklah beribadah kepada Allah. Tanda kita terima kasih dekat Tuhan apa dia? Kita beribadah kepada Allah. Takkanlah orang beri barang dekat kita, nikmat apa semua, paling kurang apa terima kasih lah. Ni beri barang, jumpa lagi. Terima kasih lah paling kurang pun. Jadi terima kasih dekat Tuhan ni apa dia? Kita beribadah kepada Allah. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham dah? Dan Allah Ta'ala kata, jangan kita mempersekutukan Allah. Hanya Tuhan yang kita sembah ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sayangnya, bila Allah Ta'ala beri mereka rezeki luar, mereka berdagang tak ada orang ganggu, memang betul mereka ni duduk di kota Kaabah. Tapi sayangnya, di sekeliling Kaabah itu ada 360 berhala. Jadi mereka mensyirikkan Allah. Jangan jadi orang macam ni. Allah beri sihat, Allah beri lapang masa, Allah beri kekayaan, tiba-tiba lawan Allah. Bukan setakat lawan, berani cabar Allah. Yang tu lebih teruk. Jangan jadi seperti orang ni. Jadi orang Quraisy ni sayangnya, mereka jadikan di sekeliling Kaabah 360 berhala. Ada pada waktu tu. Dan berhala yang paling besar dari sebut dalam Quran Al-Ata, yang kedua berhala paling besar Al-Uzza. Banyak lagi, Kifti, Manaftaru, Naham dan sebagainya. Tu, tapi tu sayang. Tu. Jadi sebab apa mereka muliakan Kaabah? Sebab mereka muliakan Kaabah bukan zaman Nabi Muhammad saja, tapi sebenarnya sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Mereka hormat sangat dekat Kaabah ni. Samalah seperti Yahudi. Yahudi dia menganggap Baitul Maqdis tempat suci mereka. Kita orang Islam menganggap Baitul Maqdis tempat suci kita, kiblat kita yang pertama. Tapi Yahudi ni sebenarnya dia tak akan buat dia tak akan bong Baitul Maqdis, dia tak akan hancur Baitul Maqdis pasal dia menganggap tempat tu suci. Sama juga di bumi Arab dulu, dia tak akan hancurkan Kaabah pasal dia menganggap Kaabah tempat suci mereka. Jadi Yahudi hari ni dia marahnya ialah orang Islam pergi ibadah situ. Bagi mereka menganggap tempat suci. Mereka pergi pun mereka akan halau, mereka tak akan bong Baitul Maqdis. Tuan-tuan tengoklah, dia tak akan bong Baitul Maqdis pasal dia menganggap tempat suci mereka. Begitulah orang Arab yang mana dia menyanjung sangat kota Kaabah pasal di keliling Kaabah pada waktu itu ada banyak berhala, dan mereka pada waktu itu dia tawaf di Kaabah. Tapi cara mereka tawaf ni cuma tawaf mereka ke kanan dan mereka tawaf sambil tidak berpakaian. Itu cara mereka orang jahiliah. Tetapi bila datang Rasulullah SAW, maka Rasulullah kata tawaf ikut kiri, kemudian kena tutup aurat. Rasulullah kata macam tu.
Maka Nabi pun perintah perbuatan tersebut untuk menjaga kesucian Kaabah tersebut daripada unsur-unsur syirik. Maka selepas datang Rasulullah, Kaabah pun semua diruntuhkan dan sebagainya. Sebab sewajarnya Allah Ta'ala kata, kamu sembahlah Tuhan kamu, Tuhan yang buat Kaabah. Ni pula bila Allah beri kebebasan pergi sembah berhala, tak patut begitu. Ni ini perbezaan antara orang Islam dengan orang kafir. Islam sembah Tuhan Maha Esa, orang kafir dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tokoh-tokoh yang berada di sekeliling Kaabah. Ni. Jadi sebagai kesimpulannya di sini apa dia tuan-tuan mati Allah? Di sini dia beritahu dalam tafsir kata jangan mereka lupa sekali-kali akan keadaan negeri mereka tidak subur dan tidak negeri perasaan yang cukup memberi makanan penduduk mereka. Sebab itulah semua yang duk berlaku pada orang Quraisy ialah atas dasar pertolongan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak beri mereka atas dasar jaga Kaabah, sudah tentu orang Quraisy ni sendiri pun tidak akan dimuliakan, tidak akan dihormati. Bahkan kalau bukan disebab Kaabah, sudah tentu orang Quraisy pergi berdagang, mereka rasa takut dan mereka pun akan kena samu. Dan mereka tak boleh jadi kaya raya seperti sekarang. Tu. Jadi oleh sebab itu, maka digelarkan Ummul Qura. Sebab tu dipanggil Mak Qaryah, yakni mak kepada kampung-kampung. Sebab Mekah ni dipanggil Ummul Qura, mak kepada kampung-kampung lain. Jadi antara kampung ibu yang terbesar itu Mekah lah. Tu tuan-tuan mati Allah SWT. Jadi itulah antara kisahnya tentang surah Al-Quraisy. Pasal apa Allah Ta'ala surah Quraisy? Kerana nak cerita tentang apa dia? Keutamaan orang Quraisy. Kerana orang Quraisy ni suka pergi berdagang. Tu. Maka Allah Ta'ala kata bila Allah dah beri apa semua nikmat, maka sembahlah Allah SWT. Samalah pengajaran untuk kita sebagai kesimpulannya, bila Allah Ta'ala dah beri bantuan apa subi dalam hidup kita, bersihat dan semua, banyakkanlah bersyukur. Tanda kita syukur pada Allah, ikut perintah Allah, kita buat laksana segala perintah Allah dan jangan buat Allah Ta'ala larang. Tu saja. Maka insya-Allah Allah Ta'ala bertambah nikmat dalam hidup kita. Insya-Allah lepas ni kita akan masuk surah Al-Fil. Jadi surah Al-Fil ni sejarahnya cukup hebat. Insya-Allah pada minggu depan lah kita akan bahas balik. Tak cuti kan minggu depan ni? Alhamdulillah kita. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi